What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, chapter 1107 telah pun berlalu dan di dalam chapter tersebut macam-macam perkara telah berlaku. Ada hype-nya, ada pendedahan-pendedahan baharu dan ada perkara-perkara yang sangat-sangat kita tak dapat nak jangkakan. Itulah dia Oda kan, bila dia menghasilkan karya dia tu, bila dia keluarkan idea dia tu kan, memang tak dapat kita nak predik ke kanan ke kiri ke atas ke bawah ke. Tiba-tiba bangsa Giant datang. Mula-mula kita nampak dua orang, Dory dengan Brogy. Rupanya bukan dua orang sahaja, tapi ramai lagi di belakang dia bawa kan. Dia seolah-olah macam mana, macam bila Marine keluarkan Buster Call, ini jam Luffy punya Buster Call pula keluar. Kau tengok macam mana, even Buster Call daripada Marine tu diorang boleh kalahkan macam itu saja. Sebelum kita tengok macam mana O'Hara dibantai dengan Buster Call daripada Marine. Enies Lobby kan dah kena bantai dengan Buster Call. Kali ni Egghead pula nak kena bantai dengan Buster Call. Sekali Luffy keluarkan dia punya Buster Call, kau tercedok kau. Banyak gila pendedahan-pendedahan dan juga perkara-perkara talking point yang kita boleh bincangkan. Cuma dekat dalam video kali ini kita nak terangkan ataupun nak sampaikan berkenaan dengan preview untuk chapter 1108 yang telah pun keluar beberapa hari yang lalu, tak silap aku, daripada sebuah akaun X ataupun akaun Twitter lah yang kita kenal dulu, daripada Pupis. Siapa lagi kalau bukan Pupis kan, dia je yang banyak leakkan information selain daripada Ethan Bobby, selain daripada Redon. Tapi Pupis ni antara yang terawal lah. So daripada Pupis ni kita dapati bahawa preview yang dikeluarkan adalah dinyatakan bahawa the Warrior of Liberation dashes through. Will they escape Egghead? So lebih kurang maksud dia, Warrior of Liberation telah pun beraksi kan, adakah mereka berjaya untuk survive daripada Egghead. Sebenarnya perkara ni kita nampak daripada apa yang Oda sampaikan dalam satu festival yang mana disampaikan oleh voice actor daripada Luffy sendiri. Dia seolah-olah dah pun di-leakkan oleh Oda sendiri. Jadi Oda ada bagi tahu lah, tapi bukan dia sendiri yang cakap lah. Dia ada tulis satu surat dan dekat dalam festival tu Luffy punya voice actor tu yang baca kan. Dia bagi tahu bahawa Luffy akan keluar daripada Egghead dan dia akan menuju ke satu pulau ni. Dan dia kata dia tak nak Luffy pergi ke pulau itu, tapi dia kata siapalah saya untuk halang Luffy kan. Dia cakap macam itu. Dia seolah-olah hintkan kepada kita satu pulau ni mungkin lah mungkin pulau yang kita ramai jangkakan lah. Bukan kita lah korang jangkakan, sebab aku tak nak ke pulau tu. Mungkin yelah ramai yang menspekulasikan, termasuklah penteori-penteori daripada luar negara yang masyhur pun macam Taking 101, O'Hara, Library of O'Hara menjangkakan bahawa setelah daripada Egghead mungkin Luffy akan pergi ke Elbaf. Tapi pada aku kurang bersetuju sikit lah, sebab kita boleh nampak lah kan pergerakan lah. Bukan aku nak kata kita dah boleh ramalkan. Macam aku cakap awal-awal tadi lah, susah kita nak ramalkan apa Oda ni punya idea pada masa akan datang ni kan. Susah sikit sebab dia suka macam nampak ke arah tu, tapi tiba-tiba dia tukar. Contoh macam Yamato lah. Yamato sebelum ni kita nampak memang ke arah dia akan join Mugiwara, tapi akhirnya kan dia switch dia punya decision dan dia nak menjadi penduduk tetap dekat Wano, nak bantu Momonosuke tu tak bilang sebagainya macam itulah Sebab awalnya kita nampak dia macam nak tiru Oden kan. Kalau Oden, mestilah Oden dia akan keluar daripada Wano, so sungguh-sungguh nak keluar daripada Wano, tapi sekali tiba-tiba tak jadilah pula kan. Disebabkan macam gitulah, dan banyak lagi lah perkara-perkara hal-hal yang lain yang aku rasa kali ini mungkin setelah Egghead Island ni mungkin Luffy tak akan pergi ke Elbaf lah. Aku rasa macam gitulah Cumanya apa yang kita nak cerita berkenaan dengan preview 1108 ni adalah Luffy mungkin dekat dalam chapter 1108 nanti akan ada banyak fight scene. Sebab dalam chapter 1107 kita dah boleh tengok fighting scene sedikit antara Zoro menentang Rob Lucci. Lepas tu Jinbei pun nampaknya menghala ke arah Zoro. Tapi sepatutnya Jinbei, kalau boleh lah kita tak nak lah nampak Jinbei intervene pertarungan antara Luffy punya right hand man Roronoa Zoro menentang Rob Lucci. Kalau boleh kita nak nampak fight tu biar even, biar at par, biar one by one kan. Kita tengok macam mana Rob Lucci dalam mode awakening Zoan dia
menentang si Roronoa Zoro yang juga ada awakening dia punya haki, conqueror haki kan. Kita tengok macam mana. Walaupun agak lah kita boleh katakan yang Zoro ni dipermalukan dekat dalam chapter 1107. Banyak gila meme keluar, banyak gila poster-poster yang menampakkan yelah kata si Zoro ni kan, dia sebelum ni mampu untuk tebas satu tebing kan dengan satu libasan Enma saja. Tapi sekali ni dengan tangan kucing je Rock Lucci tu tampan kan kawan tu punya libasan kan. Macam mana? Tapi tak apalah kan. Cuma pada aku tak nak pertarungan tu diganggu lah, ataupun dia jadi pertarungan 2 lawan 1 pula kan. Zoro dengan Jinbei bergabung tenaga lawan dengan Rock Lucci. Walaupun kita tahu yang sebelum ni Jinbei dia memang ada fight dengan kucing juga lawan dengan Husu tu kan. Tapi kali ni tak mau lah. Awak dah ada momen lawan kucing, biarlah si Zoro ni pula lawan dengan kucing kan. Kita tengok macam mana. Dan juga dalam chapter 1107 juga ada fight scene sedikit antara Sanji versus Kizaru. Actually dia bukanlah fight scene lagi. Dia nampak Kizaru dah attack, tiba-tiba Sanji datang, ambil kau berpeluh Kizaru. Bila dapat tahu yang Sanji ni mampu untuk menampan tenaga ataupun kuasa ataupun kekuatan cahaya pika-pika Nomi kau tu, berpeluh kawan. Frankie pun sampai terbeliak lah biji mata dia kan tengok keadaan macam itu. Lepas tu dekat dalam chapter juga kita nampak satu tumpukan padu daripada Sun God Nika kita, daripada Luffy ke arah Saint Garcia Sutton. So mungkin kita boleh expect 1108 ni kita akan dapat melihat satu pertarungan penuh. Mungkin sama ada di highlightkan ke arah Zoro, ataupun mungkin Sanji, ataupun mungkin kepada Luffy ke, kita tak tahu macam mana. Tapi harapan aku dan juga daripada leak yang kita dapat untuk preview 1108 ni yang didedahkan oleh Pupis ni, nampaknya mungkin pertarungan tu akan disorotkan ke arah Luffy lah. Sebab ni diceritakan yang Warrior of Liberation dashes through, will they escape Egghead. Yang berkenaan dengan adakah diorang berjaya selamatkan diri daripada Egghead tu, itulah kita dah dapat daripada pernyataan Oda daripada festival tu. Oda sendiri pun dah bagi tahu macam mana kan. Cumanya berkenaan dengan Giant tu, ada juga orang mengatakan bahawa Shanks yang hantar Giant tu untuk datang ke Egghead Island membantu Luffy. Tapi dari segi penyataan yang kita dapat daripada chapter 1107, chapter 1106, kita tahu bahawa Giant tu sendiri datang atas kerelaan hati. Lebih kurang macam itulah, nampaknya macam gitu keadaan dia. Sebab dia bagi tu dia datang untuk Sun God Nika. Awalnya diorang kata diorang datang untuk pick up ni Luffy, Straw Hat kan. Ada yang merasakan yang mungkin diorang nak pick up tu, nak colek ke apa. Tapi pada aku, kalau diorang datang atas niat untuk negatif lah kan, negatif daripada apa yang kita fikirkan, berlawanan dengan apa yang kita fikirkan, diorang tak akan nak pergi bantu Luffy nak bantai yang Mary ni. Dan sebab lain juga, diorang kan dah ada kenangan diorang dah ada momen diorang ada pengalaman diorang, kebersamaan diorang dengan Mugiwara Pirate kan. Masa dekat Little Garden awalnya diorang jumpa Dory dengan Brogy. Masa dekat Enies Lobby diorang jumpa Oimo dan Kashi. Takkan diorang tiba-tiba nak menyerang Luffy pula, nak colek Luffy pula. Tapi kalau berani bak datang lah kan. Jirudin pun kena amosh macam gitu je satu kali dengan teknik gear second daripada Luffy masa dekat Dressrosa Colosseum tu kan. Pertandingan diorang nak merebut merah-merah Nomi kan. Jirudin kena begitu saja. Tapi try bak datang. Tapi pada pandangan aku tak lah. Pada pandangan aku memang diorang genuine datang untuk membantu Luffy. Cumanya kat situlah menjadi konfliknya. Sebab sebelum ini kita nampak yang Luffy ini berada dalam kita cakap disadvantage dari segi numbers. Sebab Buster Call yang dilancarkan, Marine yang bertandang, petinggi-petinggi yang datang tu cukup membuatkan Luffy dalam keadaan yang bahaya. Satu, kita ada beberapa branch Navy base yang datang untuk menyerang Egghead. Lepas tu diorang datang pula dengan kelengkapan armada kapal diorang. Ada yang size S, ada yang size M, ada yang size large kan. Kan masa dalam chapter 1107 tu ada diceritakan Pacifista dah serang kapal yang sekian kan. Jadi ada pelbagai size yang datang, pelbagai kelengkapan yang datang dengan ketumbukan tentera-tentera daripada Marine, Fodder Marine, ditambahkan lagi dengan Vice Admiral yang hadir, ditambahkan lagi dengan Admiral sendiri yang tampil, ditambah lagi dengan Gorosei sendiri yang datang untuk turun tangan untuk menangkap ataupun memberkas ataupun membunuh teruslah si Vegapunk ni kan. Tapi nampak macam diorang dalam keadaan disadvantage. Diorang sekarang memikirkan cara untuk meloloskan diri daripada Egghead. Tapi sekarang dia macam
table tu dah switch tau. Table tu dia dah berpindah kepada Merin pula. Adakah Merin yang berjaya untuk selamatkan diri daripada Egghead? Nampaknya soalan macam gitulah. Sebab dengannya Pacifista dah pun switch side kepada pihak Luffy, Seraphim pun mungkin akan switch side ke pihak Luffy. Luffy dengan dia punya nakama-nakama dia lagi. Lepas tu dengan satu Seraphim, satu lagi dengan satellite-nya lagi. Ni ditambah lagi dengan apa tu, tentera-tentera Garagasi ni guys. So dia sebelum ni persoalannya, adakah Luffy berjaya selamatkan diri daripada Egghead? Sekarang ni seolah-olah kita nak tanya Merin pula, adakah Gorosei tu pula berjaya untuk selamatkan diri daripada Egghead kan? Tapi itulah, kita tak tahu macam mana. Sebab sebelum-sebelum ni kita boleh tengok kat Onigashima, nampaknya macam dorang punya tactical diorang tu sangat mudah, sangat straightforward dan sangat bolehlah dilaksanakan, which is diorang pergi buat diversion, lepas tu si Red Scabbard ni datang dan buat guerrilla attack dan menang, dan terus checkmate king dia kan, Kaido. Tapi rupa-rupanya tidak. Lepas Red Scabbard bertempur dengan Kaido, berjayalah Kaido ni kalahkan semua. Lepas tu Worst Generation datang untuk kalahkan Kaido, dan Big Mom pun tak lepas Kaido ni pula. Dia angkat satu pulau tu untuk diletupkan Flower Capital lah, nak letak Onigashima kat atas Flower Capital. Nampaknya rupa-rupanya bukan semudah itu. Macam yang kita nampak dekat Onigashima tu lah. Rupa-rupanya nak kalahkan Kaido ni, dia memang perlukan strength yang gila babi, gila bapak punya lah nak kalahkan Kaido. Dan kita nampak macam gitu lah. So mungkin ni pada pandangan aku lah, nampaknya macam semuanya, keadaan, situasi, suasana nampak seperti ada numbersnya, tenaganya, kekuatannya, kegergasiannya, semuanya memihak kepada Luffy. Tapi mungkin Oda inilah kali pertama sepanjang tempoh 25 tahun Oda perturunkan kepada kita Gorosei ni, nama dia Senji Garcia Saturn ni. Dan juga pertama kali Oda tampilkan macam mana kemampuan dia, macam mana rupa bentuk dia apabila dia bertukar daripada mod normal dia, mod manusia dia tu kan, bertukar. Dan mungkinlah ini adalah pengenalan pertama Oda kepada kita berkenaan dengan karakter Gorosei ni. So mungkin Oda akan tunjukkan sehebat manakah kekuatan Gorosei ni, kekuatan dia sepanjang tempoh dia hayat, dia hidup ni kan. Lama dah dipendam ni tenaga dia ni, lama dah dipendam kekuatan, kemampuan dia ni kan. Kali ni Oda akan tunjukkan macam mana kekuatan Gorosei tu yang sebenar. Ini baru satu. So nampaknya macam, yalah, sebab kita sebelum-sebelum kita tahu bahawa Oda bagi tahu sepatutnya siri One Piece ini dicadangkan hanya akan bersiaran selama 5 tahun, daripada 1998, 99, 2000, 2001, 2002 tamat One Piece. Dan juga pengembaraan Luffy sebenarnya hanya dia akan mengembara dan dia akan bertempur dengan Yonko. Tapi disebabkan karakter Shichibukai yang didevelop oleh Oda ni sendiri, kata Oda, nampaknya jalan cerita menjadi lebih menarik. Dan disebabkan Shichibukai inilah pengembaraan Luffy memakan masa sampai 20 tahun kita membacanya lah kan, sampai 25 tahun sampai sekarang. Mungkin lepas ni kita dah tengok Yonko Whitebeard dah rebah, kita tengok Yonko Big Mom dah rebah, Yonko Kaido dah rebah. So mungkin ini adalah satu organisasi yang baru setelah Shichibukai berjaya ditawan oleh Luffy, setelah pasukan ketumbukan tentera armada Yonko ni berjaya ditawan oleh Luffy. Sekarang ni Oda di step up satu lagi musuh kepada Luffy. Sebelum kau sampai ke Laugh Tale, sebelum kau sampai jadi Pirate King, sebelum kau sampai jadi One Piece, pergi ke One Piece, ini dia orang yang kau nak kena lawan. Siapa dia? Dos pada tahap Gorosei. Lepas daripada Gorosei ni, baru aku ajar kau cara nak pergi ke Im-sama pula. So mungkinlah Oda akan cerita kat kita macam mana kekuatan satu Gorosei ni. Jadi kita boleh expect lagi 4 Gorosei ni macam mana. Sebab sebelum ni kita boleh tengok satu kekuatan Yonko, which is Whitebeard. Kat situ kita dah ada in mind macam mana lagi 3 lagi Yonko punya kekuatan kan. So mungkin kat sini Oda nak tampilkan kepada kita macam mana kekuatan satu Gorosei, even dengan tentera Giant pun mungkin Luffy akan ada masalah. Even dengan kekuatan Gear 5th Nika pun Luffy akan ada masalah. Jadi macam mana pula dia nak hadap lagi 4 lagi Gorosei yang lain. So itulah pada pandangan aku lah. So korang macam mana dengan keluarnya leak kita yang terbaru berkenaan dengan preview 1108 berkenaan dengan Warrior of Liberation dashes through, will they escape Egghead? Apa pendapat korang? Apa yang akan berlaku dekat dalam chapter 1108? Please leave your thought down below dekat ruangan komen sebab aku nak baca. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and see you guys in the next content. And until then my brother, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi